الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والإكرام المبصر الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, kita mulakan dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nushur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran Fardu Ain, Fafa, perkara asas Fardu Ain untuk bagi tingkatan 1. Baik, murid yang dikasihi sekalian, hari ini hari Isnin 1 Mac bersamaan dengan 17 Rejab 1442 Hijriah. InsyaAllah pada petang ini kita akan sambung pembelajaran kita mengenai asas Fardu Ain. Kalau sejauh ini kita dah bincang tentang 2 kalimah syahadah. Untuk petang ini kita akan teruskan lagi dengan kod 02. Kod 02 iaitu rukun Islam.
Kod 02 iaitu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5 perkara, iaitu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang kelima menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Jadi insyaAllah untuk petang ni saya akan huraikan 2 kalimah syahadat. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau sebelum ni pun kita dah bincang dah tentang 2 kalimah syahadat, tapi kita akan bincangkan lagi tentang rukun Islam yang pertama. Rukun Islam adalah rukun ataupun perkara yang mesti umat Islam laksanakan. Sekiranya salah satu daripada rukun Islam tidak dibuat atau dilakukan oleh umat Islam, maka tak sempurnalah Islamnya. Kita hendaklah yakin dan kita hendaklah amalkan. Kita yakini bahawasanya dalam Islam ada 5 rukun dan kita hendaklah mengamalkannya. Pertama, ucap 2 kalimah syahadat. Sebelum ni kita dah bincang berkenaan 2 kalimah syahadat. Setiap hari kita mengucap 2 kalimah syahadat sekurang-kurangnya berapa kali? Siapa boleh jawab? Bismillah. Berapa kali? 9, betul. Sekurang-kurangnya 9 kali dalam tahiyat akhir dan tahiyat awal solat 5 waktu sehari semalam. Kemudian solat 5 waktu sehari semalam tak boleh tinggal, terutama bagi orang lelaki. Bagi orang lelaki wajib solat setiap hari, tak ada cuti. Kalau orang perempuan dia ada cuti. Ada orang perempuan dia ada haid nifas, darah haid nifas, dia cuti solat. Bagi lelaki tak ada cuti. Panjang hidup dia, walau sakit pun dia wajib tunaikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Lagi sebulan setengah kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Jadi 5 rukun ni wajib bagi umat Islam melaksanakannya. Kecuali yang kelima ni. Yang kelima, kalau dia tak mampu nak pergi haji, maka dikecualikan. Tapi dia kena ada niat. Walaupun dia miskin, dia tak mampu, tapi dia ada niat. Kalau dia miskin, kalau dia tak sihat sekalipun, dia ada niat. Dia mesti ada niat. Sebab itu, apa niat? Kalau kita nak menaikkan haji, mesti ada usaha kan. Menabung kan. Menabung pada awal lagi. Sebab tu diwujudkan tabung haji kan. Ada yang tabung haji. Semua ada akaun tak tabung haji? Kat tangan siapa yang ada akaun tabung haji? Seorang ya? Yang lain tak ada?
Okay, 2 orang. Angkat tangan siapa yang ada akaun tabung haji. Takkan 2 orang je. Ya, 3. Okay. Kena ada akaun tabung haji. Sebab bila dah ada akaun tabung haji, maksudnya dia dah ada kesungguhan dah untuk menabung, untuk pergi menunaikan haji. Baik, untuk hari ni, kita akan bincangkan lagi tentang mengucap 2 kalimah syahadah. Okey. Kita lihat sini . Rukun Islam . Tuhan menyuruh manusia mentaati suruhannya yang dikenali sebagai rukun Islam . Yang terdiri daripada 5 perkara, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat fardu 5 waktu. Solat iaitu bila disebut solat iaitu merujuk kepada sembahyang dalam agama Islam . Solat terbagi kepada solat fardu dan solat sunat. Solat fardu diwajibkan ke atas orang Islam yang baligh dan berakal sebanyak 5 kali sehari pada waktu tertentu. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua dari rukun Islam, dari 5 rukun Islam. Berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa secara bahasanya boleh diartikan sebagai menahan diri. Dari segi istilah, syarat puasa bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit matahari fajar shadiq sehingga terbenam matahari beserta niat. Ramadan, bulan Ramadan ialah bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 dan bulan yang diangkat paling suci dalam kalender Islam, seperti bulan Islam lain. Bulan ini mempunyai 29 atau 30 hari. Dalam bulan ini, umat Islam diwajibkan puasa seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Yang keempat, membayar zakat. Zakat ni apa? Zakat ialah derma yang wajib diberikan orang Islam yang mampu kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya. Umumnya wujud 2 pendapat. Ada menyatakan rukun Islam ketiga ialah puasa Ramadan dan ada yang menyatakan rukun ketiga Islam ialah zakat. Zakat fitrah. Zakat terbagi kepada 2, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah ialah dikenali juga sebagai zakat badan, zakat puasa, zakat Ramadan, zakat fitri. Kerana masa untuk menyempurnakannya adalah pada akhir Ramadan dan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Zakat fitrah adalah sebagai penyuci orang yang berpuasa daripada melakukan dosa. Zakat harta. Zakat harta ialah zakat yang mencakup hasil pertanian, binatang ternakan, perniagaan, wang simpanan, harta temuan, emas, perak. Setiap zakat harta memiliki perhitungannya atau perkiraan harta yang akan dikenakan zakat. Kelima, mengerjakan haji. Haji adalah ziarah suci yang dilakukan oleh umat Islam ke Mekah. Mekah kat mana? Dekat negara Arab Saudi. Ada setiap tahun dan merupakan yang terbesar di dunia. Himpunan yang terbesar di dunia umat Islam ialah di Mekah setiap tahun, iaitu dengan menunaikan haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan seperti yang tertakluk dalam rukun Islam. Kewajipan agama ini hendaklah dilakukan oleh umat Islam sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Setelah manusia taat suruhan Tuhan sehingga Tuhan redha, Tuhan akan menggunakan kita 6 rukun iman. Ini semua dijelaskan kepada hadis Jibril dan Al-Quran. Rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara. Rukun iman nanti lepas ni. Hari ini kita akan bincangkan tentang kalimah syahadat. Rukun Islam yang pertama, kalimah syahadat.
Perintah pertama Tuhan, amalan kalimah syahadah. Perintah pertama Tuhan Allah SWT untuk manusia adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadah iaitu ucapan kepercayaan. Adalah penyataan kepercayaan dalam keesaan Tuhan iaitu Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Mengucap 2 kalimah syahadah merupakan rukun pertama di rukun Islam. Bila diucapkan, seorang itu secara rasmi dianggap sebagai seorang yang beragama Islam. Ucapan 2 kalimah syahadah yang maksudnya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Jadi setelah manusia mengaku Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW ialah sebagai pesuruh Allah, dia telah melakukan kebaikan terbesar di sisi Allah. Dan ini Tuhan iaitu Allah SWT menyuruh kita untuk menaikkan hak kalimah seperti yang diamalkan Nabi Muhammad SAW, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang terbesar ialah manusia tidak mampu Tuhan sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW bila pesuruhnya perlu dicegah dengan menyampaikan, mendakwahkan kalimah syahadah kepada yang belum mengucapkan kalimah yang belum Islam untuk mengucap kalimah yang mulia ini. Kemungkaran terbesar dibawa oleh orang Islam ialah tidak menaikkan hak kalimah syahadat, tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan kedua, tidak menjaga solat. Perlu dicegah dengan mengajak mereka mengamalkannya. Jadi bila saya mengucap 2 kalimah syahadat, bukti kita telah mengiktiraf Allah SWT sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, maka hendaklah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Okey, sambung. Menunaikan hak kalimah ini merupakan amalan disebut di dalam Quran sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Allah memberi contoh melalui kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran cara yang mereka menyempurnakan keinginan Tuhan, iaitu semua manusia beriman. Nabi-Nabi mencegah mungkar manusia yang tidak mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi tersebut sebagai pesuruhnya dengan mengajak mereka supaya mengaku dan mengikut Nabi, juga mengajak manusia lain kepada kebaikan. Hukum menunaikan hak kalimah ini iaitu kalimah 2 kalimah syahadat adalah fardu ain kepada semua orang Islam untuk mengajak kepada kebaikan, perintah Tuhan dan mencegah kemungkaran setiap hari. Dan fardu kifayah secara berjemaah bermula pada setiap masjid. Setiap masjid perlu ada sebahagian yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalimah syahadah dengan kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah, 2 kalimah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kalimah syahadat ada kalimah thayyibah. Disebut kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ialah la ilaha illallah. Ataupun disebut sebagai kalimah yang kita selalu baca tahlil kan. Tahlil tu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab tu apabila ada orang dah nazak, nak meninggal, kita suruh dia mengucap kan. Suruh dia mengucap. Tapi kamu jangan, bila kamu berada di sisi orang yang dah nak meninggal, jangan kamu kata mengucap kan. Dia tak akan sebut kan. Bila kita berada di sisi orang yang dah nak meninggal, kita tak boleh cakap mengucap je, kita kena sebutkan kalimah tersebut. Jangan pula kamu sebut kalimah 2 kalimah syahadat. Kalau kamu sebut 2 kalimah syahadat, memang tak boleh nak sebut. Orang yang ketika nazak, dia tak boleh nak menyebut 2 kalimah syahadat tu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh nak sebut. Jika orang nazak, dia tak boleh nak sebut 2 kalimah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Payah. Habis nak apa? Nak talkinkan, nak sebutkan apa? Sebutkan kalimah thayyibah yang terkandung dalam 2 kalimah syahadat, iaitu la ilaha
illallah. La ilaha illallah. Bila kita berada di sisi orang yang dah nak meninggal, kita bisikkan kat telinga dia, la ilaha illallah. Jangan bisikkan mengucap kan. Mengucap. Dia tak boleh lah. Nanti dia sebut mengucap pula. Bisikkan kat telinga dia kalimah la ilaha illallah. Tak payah asyhadu alla, tak payah asyhadu tak payah. Terus saja la ilaha illallah. Sebab apa? Kalimah la ilaha illallah boleh disebut walaupun dalam keadaan kamu apa? Dalam keadaan kita, mulut kita ni tenganga kan. Bila orang tu dah nak nazak, dah nak meninggal, nyawa dia nak cabut, dia akan tenganga mulut dia kan. Ketika itu boleh dia sebut kataan apa yang dia boleh sebut. Je lah kan. Tapi boleh tak dia sebut la ilaha illallah. Cuba kamu ngangakan mulut, kamu sebut la ilaha illallah kan. Kamu sebut dalam keadaan kamu menganga tu, kamu sebut kalimah la ilaha illallah. Boleh tak? Boleh kan? Jadi kalimah yang boleh disebut ketika nazak bagi orang yang benar-benar kalau dia, Allah Ta'ala bagi dia keizinan, dia boleh menyebut kalimah la ilaha illallah dalam keadaan dia tenganga, nyawa nak dicabut. Jadi orang yang dapat menyebut kalimah la ilaha illallah dalam keadaan dia nazak, maka syurgalah tempat dia. Memang itu jaminan. Bukan senang nak dapat menyebut kalimah la ilaha illallah ketika nazak. Tak semua orang boleh dia tonton drama, dia boleh sebut la ilaha illallah. Tak semua orang boleh sebut kalimah la ilaha illallah kan. Tak boleh semua orang boleh sebut kalimah la ilaha illallah dengan senang. Bergantung kepada amalan kita. Kalau kita dulu kat dunia banyak buat amal kebaikan, amalan soleh, insya-Allah senanglah ketika nazak nanti, ketika nyawa nak dicabut oleh malaikat Israel, kita boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Baik. Kalimah la ilaha illallah atau kalimah thayyibah ini kandung dalam dua kalimah syahadat. Baik, ada nak tanya setakat ni? Faham tak? Faham. Faham. Okey. Saya nak kamu sediakan buku latihan. Ada bersama kamu buku latihan tak? Buku latihan pendidikan Islam, buku tulis. Ada kan? Okey, sekarang kamu sediakan buku tulis. Buku tulis latihan pendidikan Islam. Sediakan pen. Kemudian saya nak kamu buat sekarang sebagai latihan penilaian untuk petang ni, iaitu apa dia? Ni. Kamu tulis balik ni Rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Kedua, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa dalam Ramadan. Kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Tetapi bukan dalam tulisan Rumi. Kamu salin ni, kamu buat dalam tulisan Jawi. Boleh? Saya bagi masa 10 minit je untuk kamu buat. Nanti tunjukkan kat saya. Boleh ni? Buat dalam masa 10 minit sekarang. Buat dalam masa 10 minit. Kemudian sekarang 3.31. 3.41 saya nak kamu tunjukkan. Boleh? Buat sekarang. Dalam buku latihan.
Sementara kamu buat tu, saya hidangkan lagu-lagu yang bermanfaat. Saya Ustazah Hafizah binti Abdullah, Pengetua Ma'had Pengajian Islam Jalan Lok. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Allah syukur padanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Pujian bagi Allah, Subhanallah, Maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam terbentang luas dari cerah memayungi bumi. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tiada Tuhan selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penolakan Takbiran Sekolah Menengah. Allah Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Rukun Islam 5 perkara Rukun iman 6 perkara Rukun Islam 5 perkara Rukun iman 6 perkara Mari bersama menghayatinya Marilah kita beramal bersama Mari bersama menghayatinya Marilah kita beramal bersama Rukun Islam 5 perkara Pertama mengucap kalimat syahadah Rukun Islam 5 perkara Pertama mengucap kalimat syahadah Kedua sembahyang, ketiga berpuasa Keempat zakat, kelima naik haji Kedua sembahyang, ketiga berpuasa Keempat zakat, kelima kita tunaikan haji Rukun Islam wajib diamalkan agar menjadi muslim sejati. Rukun Islam wajib diamalkan agar menjadi muslim sejati. Patuh dan taat pada yang bisa berkatinya. Patuh dan taat pada yang bisa barulah hidup diberkatinya. Allah, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Rukun iman 6 perkara. Percaya Allah, percaya malaikat. Rukun iman 6 perkara. Percaya Allah, percaya malaikat. Percaya Rasul, percayalah kitab. Percaya kiamat, qada dan qadar. Percaya Rasul, percayalah kitab. Percaya kiamat dan percayalah qada dan qadar. Rukun iman wajib diyakini, baru sempurna iman di hati. Rukun iman wajib diyakini, baru sempurna iman di hati. Akan menjadi mukmin sejati, selamat sejahtera dunia akhirat. Akan menjadi mukmin sejati, moga selamat dunia akhirat. Allah, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah.
Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Mari bersama menghayatinya, marilah kita beramal bersama. Mari bersama menghayatinya, marilah kita beramal bersama. Allah, Allahu Akbar. 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 Okay, dah siap dah. Masa dah lebih 3.43. Saya bagi masa semua. Belum. Okay. Kalau dah siap, boleh tak tunjukkan pada saya tugasan kamu tu. Buka kamera, tunjukkan tugasan kamu tu. Sekarang ke Ustaz? Ya. Buka kamera, tunjukkan tugasan kamu. Ya, Ahmad Ifat. Bagus. Yang lain? Fazlan. Bagus. Nufail. Lagi? Ahmad Syahmi. Okay, bagus. Muhammad, siapa ni? Muhammad Amin. Yang kamera dia ada masalah tak apa. Yang kamera ada masalah tak boleh nak tunjuk tak apa. Okay. Baik. Okay. Wan Aznaini ni. Okay, tak apa. Sekarang saya nak seorang-seorang menyebut 5 rukun Islam. Seorang-seorang. Saya sebut nama, kemudian kamu buka mikrofon dan sebutkan. Kalau boleh tanpa tengok, kamu tanpa tengok, kamu pejam mata kan. Sebut tanpa tengok, pejam mata. 5 rukun Islam. Boleh? IC Amirullah. Ada tak IC Amirullah? Ada respon? Mungkin dia setakat buka kemudian dia tinggal gitu je. Tak apa. Ahmad Fawaz. Kalau tak ada mikrofon tak boleh nak fungsi, type dekat ruangan chatting tu ada masalah apa kan. Saya boleh tahu. Tapi kalau kamu tak ada respon, maksudnya kamu setakat buka kemudian kamu tinggal ataupun tidur. Ahmad Ifat. Saya. Sebutkan 5 rukun Islam tanpa tengok. Boleh? Boleh. Sebut. Mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, mengeluarkan zakat,
berpuasa dalam bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang mampu. Okey, bagus. Ahmad Syahmi. Dua Ya, saya. Ustaz. Okey, sebutkan 5 rukun Islam tanpa tengok. Pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kedua, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa dalam bulan Ramadan. Kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, bagus. Seterusnya, Amirul Adli. Amirul Adli ada tak? Ada. Okey, sebutkan 5 rukun Islam tanpa tengok. Mengucapkan 2 kalimah syahadah. Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Mengeluarkan zakat. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, bagus. Azlan, siapa nak? Azlan nama. Azlan 2410 ni siapa? Ada tak? Azlan. Tak tahu dia email empat dia ke ataupun siapa. Bapak saya, Siapa nama kamu? Faiz. Faiz. Okey Faiz, sebutkan 5 rukun Islam tanpa lihat. Sekejap. Mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, mengeluarkan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, bagus. Okey, seterusnya Fazil Zul. Siapa Fazil Zul ni? Pun dia guna email bapak dia ke apa? Fazil Zul. Ada tak? Ada, Ustaz. Nama kamu ke nama ayah kamu? Email. Ayah. Siapa nama kamu? Muhammad Amir Hafiz. Muhammad Amir Hafiz. Okey. Baca sebutkan tanpa tengok. Okay. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 solat fardu 5 kali sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat, menunaikan haji bagi yang mampu. Okey, bagus. Okey, seterusnya Fizami Iqbal. Ada tak? Fizami Iqbal ada tak? Fizami ada tak? Oh sama. Hilang Nama dia tak ada tapi hilang. Kalau mikrofon tak berfungsi bagi tahu Tag dekat situ. Korang check. Terusnya Ibnu Zawawi. Ibnu Zawawi boleh tak? Okey, seterusnya Ivana ni, tadi siapa? Ivana MPK, ni nama mak dia kot. Email mak dia. Siapa? Saya. Siapa nama kamu ni? Muhammad Hamizan. Muhammad Amizan. Okey. Sebutkan 5 rukun Islam tanpa melihat buku. Okey, sebutkan. Mengucap 2 kalimah syahadah. Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Mengeluarkan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan,
menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, bagus. Okey, seterusnya Muhammad Amir. Muhammad Amir Farhan. Ha. Sebutkan 5 rukun Islam tanpa tengok buku. Mengucapkan 2 kalimah syahadah. Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Mengeluarkan zakat. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Menunaikan haji bagi yang mampu. Okey, bagus. Seterusnya Muhammad Faizul. Muhammad Faizul, ada tak? Muhammad Faizul. Ada? Tak ada respon? Mungkin dia ada tapi tak mengikuti daripada awal ataupun dia dah hilang kat mana dah. Muhammad Akif. Muhammad Akif, ada tak? Muhammad Akif. Muhammad Akif Azim, ada tak? Pun tak ada respon. Terusnya Muhammad Adif. Muhammad Adif, ada tak? Mike rosak, okey tak apa. Mike rosak nak buat macam mana tak apa. Terusnya Nufail Rahman. Saya Ustaz. Okey, sebutkan 5 rukun Islam tanpa tengok buku. Mengucapkan 2 kalimah syahadah. Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Mengeluarkan zakat. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, bagus. Okey, seterusnya Raf siapa ni? Raf SFF tu siapa punya? Saya Ustaz. Apa nama kamu? Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf. Okey, sebutkan 5 rukun Islam tanpa tengok. Mengucap 2 kalimah syahadah. Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Mengeluarkan zakat. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, bagus. Terusnya dia guna email mak dia ni, Rohidayah Razali. Siapa? Dia guna email mak dia, Rohidayah Razali. Ada tak? Baik, rosak. Okey, tak apa. Terusnya Shidi Ismail. Shidi Ismail. Mungkin dia guna bukan nama dia ni. Siapa ni? Shidi Ismail. Shidi Ismail. Siapa? Ada tak? Shidi Ismail. Asal dia guna email bapak dia kot. Kalau tak ada, terus Wan Aznaini. Saya. Okay, sebutkan. Wan Aznaini ni nama kamu ke bukan? Bukan, nama mak. Okay, nama mak. Nama kamu siapa? Raju Muhammad Irfan. Okay, sebutkan 5 rukun Islam tanpa tengok buku. 1. Mengucapkan 2 kalimah syahadah. 2. Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Berpuasa pada bulan Ramadan.
5. Menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, bagus. Okey. Ada lagi tak? Cikgu Siti Nazura. Ada tak Cikgu Siti Nazura ni? Ataupun, Ya Ustaz. ataupun ada anak sekolah high school ke? Tak ada. Saja nak mantau lah. Ya. Terbaik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama. Okey, anak-anak murid semua. Hampir pukul 4 ya. Dan kita hampir pukul 4, jadi InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan diri anak-anak murid semua. Jadi latihan yang saya bagi tu kamu dah buat. Kamu tulis rukun 5 rukun Islam tu dalam tulisan Jawi. Kemudian yang saya dah uraikan tentang rukun Islam yang pertama iaitu mengucap 2 kalimah syahadat. Sebelum ni pun kita dah bincang tentang 2 kalimah syahadat. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita semua. Untuk akhirnya kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.